Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai semua, saya Nur Syakila binti Sulaiman bersama-sama ahli kumpulan saya yang lain iaitu Hidayah binti Mat Isa, Muhammad Hazri Danish bin Azhar dan juga Muhammad Al-Farid bin Abu Bakar. Jadi, kumpulan kami akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai fahaman Konfusianisme dan juga Taoisme. Aliran Konfusianisme merupakan aliran besar yang menjadi kepercayaan masyarakat Cina. Pada asalnya, Konfusianisme merupakan aliran bukan agama secara mutlak, tetapi merupakan aliran falsafah. Sistem pemikiran Konfusianisme diasaskan oleh Confucius, iaitu tokoh peradaban Cina. Tujuan aliran Konfusianisme ialah untuk meningkatkan moral dan menjaga etika atau akhlak manusia. Seterusnya, ajaran Confucius terkandung dalam buku-buku seperti 5 klasik dan 4 buku. Selepas kematian Confucius, terdapat kumpulan yang membuat pemujaan terhadap beliau dan muncul upacara serta ritual keagamaan dan perayaan. Antara negara yang mempunyai penganut Konfusianisme hari ini ialah negara Malaysia, Singapura, China, Korea Selatan dan Utara, Vietnam, Hong Kong, Taiwan dan lain-lain. Pengasas Konfusianisme ialah Confucius atau dikenali sebagai Confucius. Nama sebenar beliau ialah Kongxu atau Kongqiu. Beliau dilahirkan pada tahun 551 sebelum Masihi di negara Lu atau kini dikenali sebagai wilayah Shantung. Bapanya ialah Chu Dianhe dan ibunya ialah Xiang Sai. Beliau berasal dari keturunan bangsawan tradisional, namun keluarga beliau menjadi miskin akibat peperangan dan huru-hara pada ketika itu. Beliau telah berkahwin dengan Cai Guan pada usia 20 tahun dan dikurniakan 2 orang anak perempuan dan seorang anak lelaki iaitu Kung Li. Seawal usia 15 tahun lagi, beliau telah mempelajari pelbagai jenis pembelajaran seperti muzik, sastra, adat-adat lama Cina, kepimpinan dan ilmu tata cara dalam kehidupan. Pada usia 20 tahun, beliau memulakan kerjaya sebagai seorang guru. Pada usia 34 tahun, dianggarkan beliau mempunyai 3,000 orang murid. Beliau telah memenuhi usia emas beliau dengan mengarang berkenaan sejarah peradaban Cina, mengukuhkan prinsip muzik, membuat sajak, membentuk sistem kesenian, upacara, perayaan, etika dan lain-lain. Beliau pernah menjadi magistrat dan menteri di negara Lu. Selain itu, beliau sering menjadi tempat rujukan pelbagai pihak dan ramai berpuas hati dengan penyelesaian yang diberikan sehingga beliau diberi gelaran Confucius yang membawa maksud yang dipertua Kung. Seterusnya, prinsip Konfusianisme. Yang pertama ialah Zhen. Prinsip ini berdasarkan kepada sifat manusia dan kebajikan. Zhen dianggap sebagai satu teori yang paling penting dalam ajaran Konfusianisme. Prinsip ini mengajar untuk bersikap baik dan mempunyai perasaan simpati sesama manusia. Yang kedua pula ialah Li. Prinsip Li bermaksud kesopanan, budi pekerti yang baik dan pelaksanaan upacara atau rites. Yang ketiga ialah Xin. Prinsip ini ialah seseorang perlu bersikap jujur, berpegang pada janji dan membantu orang lain ketika dalam kesusahan. Prinsip Xin juga seperti mendapatkan kegaguman, kepercayaan dan keyakinan orang lain. Yang keempat ialah Yi. Prinsip Yi bermaksud keadilan atau kebenaran adalah dasar kebajikan manusia. Selain itu, prinsip ini juga bermaksud dapat membezakan apa yang benar dan apa yang salah. Yang kelima ialah Chung, iaitu kesetiaan. Prinsip Chung bermaksud kesetiaan seperti kesetiaan terhadap negara. Yang keenam pula ialah Hao, iaitu kasih sayang. Prinsip Hao bermaksud keperluan mengasihi dan menghormati orang tua. Selain itu, orang tua harus mengasihi anak-anak mereka. Orang tua dan anak harus sama-sama setia antara satu sama lain. Di samping itu, prinsip ini juga menekankan nilai dari sesebuah keluarga. Yang ketujuh ialah Z, kebijaksanaan. Prinsip Z bermaksud kebijaksanaan seperti seseorang harus mempunyai pengetahuan dalam pelbagai aspek. Yang terakhir ialah Ming. Prinsip Ming ialah sentiasa berusaha menjadi yang terbaik tanpa melihat hasilnya. Seterusnya, tidak gentar sekiranya berada dalam kebenaran. Seterusnya, ada juga persoalan mengenai adakah Konfusianisme sebuah agama?
Sebenarnya tidak, Konfusianisme bukanlah agama kerana ajaran ini tidak menekankan struktur agama dan juga hukuman seperti dosa dan pahala. Menurut pendukung Konfusianisme, matlamat agama adalah untuk menerapkan dan membentuk dalam diri manusia. Aliran ini tidak mempunyai kepercayaan bahawa adanya Tuhan di sebalik alam ini. Tidak membincangkan soal akhirat, kerohanian dan seumpamanya. Seterusnya, tidak mempunyai institusi keagamaan yang bersistem serta tempat ibadah khusus seperti gereja. Namun, terdapat sebahagian aliran dan kepercayaan mereka yang mempunyai kaitan dengan kehidupan roh yang berasal daripada kepercayaan tradisional Cina yang muncul sebelumnya. Konfusianisme turut percaya terhadap pelibatan roh nenek moyang dalam kehidupan seharian manusia di dunia. Dalam hal ini, mereka percaya bahawa mengenai adanya kuasa langit iaitu Shen dan pengaruhnya terhadap manusia. Seterusnya, antara upacara yang disambut oleh penganut Konfusianisme ialah sambutan hari lahir Konfusei dan juga hari pesta Qingming. Qingming merupakan salah satu perayaan yang biasa disambut oleh masyarakat Cina untuk memperingati dan membersihkan tanah perkuburan nenek moyang termasuk ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya, Hidayah. Terima kasih kepada Nur Syakila. Saya akan teruskan pembentangan berkaitan konsep keluarga dalam Konfusianisme dalam sesebuah keluarga. Yang pertama, dalam sesebuah keluarga, kasih sayang sesama kaum kerabat, hisiao, ukhuwah, ti serta ketaatan kepada ibu bapa dan abang sangat dititik beratkan. Yang kedua pula, ajaran Konfusianisme turut menekankan kepatuhan kepada orang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, harus membiasakan diri dengan susunan dalam masyarakat yang berdasarkan status dan tanggungjawab kepada keluarga. Dan yang keempat pula, satu sistem moral yang sangat penting dikenali sebagai 5 jenis hubungan. Wulun. Seterusnya, terdapat jenis hubungan yang perlu dipelihara dalam ajaran Konfusianisme, Wulun. Yang pertama, hubungan dengan orang atasan. Sebagai contoh, pihak atasan perlulah sifat kemanusiaan dan rakyat harus taat. Yang kedua, hubungan ayah dan anak pula harus berbaik hati dan anak harus berkewajipan terhadap orang tua. Yang ketiga pula, hubungan suami isteri. Apabila suami harus jujur dan isteri tunduk hormat terhadap suami. Yang keempat, hubungan dengan orang tua. Mereka perlulah bermurah hati sesama mereka dan membantu mereka bila perlu. Dan yang terakhir, hubungan dengan rakan-rakan dengan menekankan kejujuran sebagai pedoman. Seperti sedia maklum, 5 hubungan sosial ini diperkenalkan untuk menjelaskan kepada penganutnya apa watak yang harus dilakukan oleh mereka dalam setiap hubungan untuk mempunyai hubungan yang baik antara manusia. Seterusnya pula berkaitan ketaatan anak. Penghormatan yang patut diberikan anak kepada ibu bapa dengan menitik beratkan konsep pemujaan dan penyembahan terhadap keluarga, terutamanya nenek moyang yang telah meninggal dunia, dan sebarang kebaikan atau keburukan yang dilakukan oleh seseorang merujuk kepada perbuatan atau gambaran terhadap seluruh keluarganya. Seterusnya kita mulakan konsep yin dan yang. Yang pertama, ia merupakan gabungan unsur pasif yin dan unsur aktif yang. Yang kedua, gabungan yin dan yang dipercayai membawa keamanan dan keharmonian. Yang ketiga, yang merupakan kuasa positif dalam alam seperti panas, matahari, bumi dan kering. Tanda-tanda yang melambangkan kepintaran, kekuatan dan kepimpinan. Yang keempat, ia melambangkan kuasa-kuasa negatif. Alam seperti sejuk, bulan dan lautan melambangkan sifat-sifat lemah, gelap dan pasif. Yang seterusnya, konsep ini menjadi teras kepada amalan masyarakat Cina sehingga hari ini. Antara maksud yin dan yang pula yang bermaksud melambangkan maskulin. Maksud yin pula melambangkan feminin. Itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada Hazri untuk menerangkan tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk Taoisme. Terima kasih Hidayah. Seterusnya saya akan sambung pula dengan Taoisme. Taoisme merupakan salah satu ajaran falsafah yang mengenai moral dan hubungan antara manusia dengan alam persekitaran. Taoisme dikenali sebagai Daoisme dan ajaran Daoisme ini banyak mempengaruhi kehidupan dalam kalangan masyarakat Cina. Daoisme berasal dari negara Cina dan tertumpu kepada konsep Dao. Daoisme juga dikenali sebagai jalan kerana dalam bahasa Cina, Dao bermaksud jalan. Dao membawa maksud kekosongan dalam segala perkara iaitu pegangan hidup terhadap Dao
dapat mengikis segala keinginan dan pertikaian. Daoisme diasaskan oleh dua tokoh falsafah yang agung iaitu Laozi pada 604 hingga 470 sebelum Masihi dan Zhuangzi pada 369 hingga 286 hingga Masihi. Daoisme terdiri daripada dua cabang yang utama iaitu falsafah Dao dan agama Dao. Seterusnya, Laozi merupakan seorang ahli falsafah kuno yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masihi. Menurut kitab Shiji, nama asal Laozi ialah Li E. Gelaran Li E bererti budak tua. Hal ini kerana terdapat kabar angin dan legenda yang menyatakan Laozi berada dalam perut ibunya selama 82 tahun. Apabila beliau dilahirkan, beliau dalam keadaan yang tua. Oleh itu, gelaran Laozi juga boleh dikaitkan dengan guru tua yang bermaksud orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Nama sebenar Laozi ialah Boyang. Laozi dilahirkan di Provinsi Ku pada tahun 604 hingga 407 sebelum Masihi dan beliau merupakan penduduk asal negeri Chu yang dikenali sebagai Henan. Namun begitu, beliau berpeluang untuk menjawat jawatan sebagai pegawai tinggi di istana dinasti Zhou. Semasa tempoh penjawatan Laozi sebagai pegawai tinggi di dinasti Zhou, beliau berpeluang membaca kitab-kitab dan catatan-catatan historik. Pengetahuan yang diperolehi membolehkan beliau mencapai keinsafan wawasan. Beliau mula menyebar falsafahnya setelah beliau meletakkan jawatannya apabila kemerosotan dinasti Zhou. Laozi juga telah menulis sebuah buku yang berjudul Dao De Jing yang mempunyai 5,000 huruf Tionghoa dalam 81 bab. Dalam buku Dao De Jing, ajaran yang ditekankan oleh Laozi ialah keharmonian alam semesta. Kemudian, dalam buku Dao De Jing, konsep Dao berasalkan daripada Dao yang merujuk kepada 4 perkara yang penting, iaitu konsep Dao bererti jalan, pegangan hidup terhadap Dao dapat menyingkirkan segala keinginan dan pertikaian. Konsep semula jadi juga dikenali sebagai Wu Wei. Perkara yang pertama dalam konsep Dao adalah bermaksud asas, jalan atau cara kejadian bagi semua benda hidup dan benda-benda alam semesta dunia. Dao wujud dalam semua benda hidup dan dia wujud dalam kebendaan. Pegangan hidup terhadap Dao membolehkan seseorang itu menyingkirkan segala keinginan dan pertikaian jiwa. Oleh itu, Daoisme juga boleh dikaitkan dengan sifat tenang, tidak berbalah, bersifat lembut dan berabadi. Kitab ini membolehkan masyarakat mempunyai keinginan terhadap kehidupan yang sederhana seperti orang yang bertapa. Dalam Dao De Jing, Laozi menyatakan bahawa Dao merupakan sesuatu yang tidak berbentuk yang mampu mempengaruhi alam semesta. Hal ini kerana Dao dipercayai telah wujud sebelum kewujudan alam semesta dan setiap kehidupan dalam alam semesta mempunyai hubungan dengan Dao. Justeru, perkembangan dalam setiap kehidupan dan Dao adalah secara semula jadi. Dao juga merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak dapat diterangkan dengan perkataan. Hal ini kerana Dao tidak bernama, tidak dapat dilihat dan hanya dapat difahami oleh individu dengan kesedaran dalam diri sendiri. Tambahan pula, Dao dapat difahamkan sebagai undang-undang alam yang sentiasa berubah dan merupakan satu prinsip tentang kehidupan yang sejagat. Selepas itu, Laozi menitik berat dua perkara dalam persoalan tentang kehidupan. Perkara yang pertama ialah memerintah dan membentuk jati diri, manakala perkara yang kedua ialah pergaulan dalam Dao De Jing, kitab tentang moral. Memerintah merujuk kepada cara seseorang raja memerintah dalam sesebuah negara, manakala pergaulan pula menunjukkan cara bagaimana seseorang untuk mendapat keamanan dalam kehidupan. Untuk membentuk jati diri, seseorang itu tidak boleh mementingkan diri. Seseorang itu mestilah menunjukkan kelakuan yang tulus, jujur dan tidak boleh mempunyai sikap yang tamak untuk membentuk jati diri dalam kehidupan. Dalam bidang politik pula, seseorang pemimpin juga dapat membentuk jati diri dengan mementingkan kepentingan rakyat melebihi kepentingan diri sendiri. Dengan ini, pemimpin tersebut akan dihormati oleh rakyat atas kelakuan yang tulus dan tidak mementingkan diri. Selain itu, sifat jimat cermat juga dapat membentuk jati diri. Pembentukan jati diri dalam jimat cermat bukan dari aspek harta benda tetapi dari aspek spiritual. Namun begitu, minat orang yang menuntut ilmu pengetahuan semakin bertambah sehari demi sehari, manakala minat orang yang mempelajari ajaran Dao semakin berkurangan dan akhirnya mencapai tahap Wu Wei.
Terdapat beberapa takrifan Wu Wei yang terkenali dalam Daoisme, iaitu dimulai dengan Wu Wei sebagai tidak melakukan apa-apa, Wu Wei sebagai melakukan tindakan pasif dalam dunia sosial, dan Wu Wei sebagai sikap menunggu perubahan alami dari hal-hal yang ada. Wu Wei juga dikenali sebagai konsep semula jadi atau sebagai sifat yang tidak bergiat. Konsep Wu Wei menggalakkan masyarakat mengamalkan aksi yang semula jadi, iaitu tidak mempunyai kehendak diri sendiri. Tambahan pula, Wu Wei juga menggalakkan segala perkara yang berlaku dalam keadaan yang natural serta membenarkan hal-hal itu berkembang secara spontan. Perkara yang bertentangan dengan kejadian alam dianggap sebagai punca bagi segala penderitaan. Terima kasih Hazri atas pembentangan tadi. Saya pula akan meneruskan pembentangan pada hari ini dengan ajaran Theosme. Ajaran Theosme terbahagi kepada dua, iaitu Cut of Immortality. Gerakan ini mengajar mengikutnya mencari kehidupan abadi menerusi meditasi, latihan pernafasan, gimnastik, mandi, seni seksual dan perubatan. Yang kedua ialah Way of Heavenly Teach. Gerakan ini telah dikembangkan oleh Kuo Chin Chin. Kebanyakan ajaran gerakan ini diwarisi daripada ajaran asal Buddha. Contohnya, kepercayaan Trinity terhadap Three Pure One dan kepercayaan kepada syurga dan neraka. Gerakan ini pula terbahagi pada dua kumpulan, iaitu kumpulan selatan True Unit dan kumpulan utara Complete Unit. Theosme pernah menjadi agama rasmi negara China pada abad ke-7 hingga ke abad ke-10 ketika pemerintahan kerajaan dinasti Tang pada 618 Masihi hingga ke 906 Masihi. Masyarakat Cina di tanah Melayu masih mengekalkan menganuti dan mengamalkan kepercayaan yang dibawa dari tanah air mereka. Masyarakat Cina dan kepercayaan yang diamalkan mereka telah turut menjadi satu pandangan biasa kepada masyarakat tempatan. Misalnya dalam upacara pengebumian, muzik, opera, sekolah dan perayaan tahunan mereka. Kesimpulannya, Confucianisme dan Theosme ialah ianya bukan agama yang merunsuhkan kepercayaan ketuhanan, tetapi adalah agama kebudayaan yang berkembang daripada falsafah bangsa-bangsa yang menganutinya. Kedua-dua agama ini terdapat perbezaan di antara mereka yang tersendiri. Contohnya seperti Confucianisme adalah berkenaan dengan Li seperti ketaatan, penghormatan, tata susila, kasih sayang, kepatuhan kepada peraturan sosial dan sebagainya. Dalam ajaran Tao pula mementingkan alam semesta. Konfusianisme adalah disanjung oleh golongan yang terpelajar dan pegawai kerajaan, manakala Theosme hanya mendapat sambutan daripada kalangan penduduk di kawasan terpencil. Akhir kata, sifat ajaran Konfusianisme adalah bertentangan dengan sifat ajaran Theosme. Walau bagaimanapun, kami berharap agar bagi mereka yang masih mengamalkan kefahaman ini supaya mendapat hidayah untuk mengerti agama yang sebenarnya, iaitu agama Islam yang mempunyai ketenangan, kedamaian dan keharmonian yang lebih jauh baik daripada Theosme dan Konfusianisme ini. Sekian saja daripada kami. Saya akan menutup pembentangan kami dengan pantun yang berbunyi: rumah megah dari bata, pelayan banyak rumah bersih, tak dapat berpanjang kata, cukup sekian dan terima kasih.